Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan Di Bunga hari ini akan membentangkan tajuk analisis prestasi kewangan syarikat untuk DG dan juga Maxis tahun 2014 dan juga sehingga 2018. Okey, saya akan memperkenalkan tim saya pada hari ini, iaitu saya sendiri, Siti Sarah binti Muhammad Fauzi. Terusnya Nurin Atira binti Ramli, Norisda binti Abdul Ghafur, Nur Ashikin binti Rumaili, dan yang terakhir Nur Aisyah binti Muhammad Fauzi. Okey, saya akan mulakan pembentangan saya untuk yang pertama. Saya mulakan dengan latar belakang untuk syarikat DG. DG ditubuhkan pada 24 Mei 1995. Di mana ia merupakan syarikat telekomunikasi yang pertama yang menyediakan dan mengendalikan rangkaian seluler digital sepenuhnya. Misi yang telah memegang oleh syarikat ini ialah internet untuk semua. Di mana DG menyediakan banyak perkhidmatan seperti suara mudah alih, internet dan perkhidmatan digital terutamanya memberi tumpuan kepada pelan prabayar dan juga pasca bayar. Saya teruskan dengan latar belakang syarikat Maxis. Maxis Communication Berhad atau dikenali sebagai Maxis merupakan syarikat yang mengendali perkhidmatan telefon bimbit di Malaysia, di mana ia merupakan salah satu syarikat telekomunikasi yang paling awal ditubuhkan di Malaysia, iaitu pada tahun 1993. Ia diasaskan oleh seorang ahli perniagaan, Tan Sri Ananda Krishnan pada tahun 2002. Seperti yang kita ketahui, nombor di hadapan yang digunakan Maxis adalah 012, 017 dan juga 014. Maxis juga menawarkan perkhidmatan pelan panggilan prabayar, pelan panggilan bulanan, perkhidmatan talian tetap perumahan, internet jalur lebar, pelan Maxis pasca bayar dan sebagainya. Saya teruskan dengan presenter yang kedua. Seterusnya saya akan terangkan tentang salah satu nisbah yang digunakan, iaitu nisbah semasa. Nisbah semasa termasuk dalam nisbah kecairan. Nisbah semasa digunakan bagi mengukur kemampuan syarikat untuk membayar hutang yang perlu dibayar bagi tempoh 1 tahun. Jika nisbah semasa tersebut di bawah nilai 1, ini bermakna syarikat tersebut akan berdepan kesukaran untuk membayar hutang jangka masa pendek. Pada tahun 2014, mengikut graf yang ditunjukkan, syarikat DG menunjukkan nisbah semasa yang tinggi iaitu 4.60 berbanding syarikat Maxis pada tahap 0.62. Ini menunjukkan bahawa syarikat DG mempunyai kemampuan yang tinggi dalam membayar hutang jangka masa pendek pada tahun tersebut berbanding syarikat Maxis. Manakala nilai nisbah semasa pada tahun-tahun berikutnya tidak mempunyai banyak perbezaan antara kedua buah syarikat, iaitu masing-masing berada di bawah paras kurang daripada 1. Sebagai contoh, pada tahun 2018, syarikat DG mencatatkan nisbah 0.78 berbanding syarikat Maxis yang mencatat nisbah sebanyak 0.59 pada tahun tersebut. Nilai nisbah menunjukkan perbezaan sebanyak 0.19 pada tahun 2018 tersebut. Walau bagaimanapun, nisbah semasa lebih 1 juga tidak semestinya bagus. Ada kemungkinan aset semasanya tinggi kerana akaun penghutang terdiri daripada hutang-hutang lama atau dalam bahasa mudahnya, syarikat tersebut menghadapi kesukaran untuk mengutip hutang daripada pelanggan. Jika nisbah semasa terlampau tinggi pula, seperti nilai nisbah syarikat DG pada tahun 2014, ada kemungkinan bahawa syarikat ini tidak menggunakan aset semasa dengan efisien atau tidak mengurus modal kerja ataupun working capital dengan baik. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Seterusnya, nisbah pengurusan aset iaitu nisbah pusing ganti aset tetap. Nisbah pusing ganti aset tetap adalah nisbah aktiviti yang menentukan kejayaan sesebuah syarikat berdasarkan bagaimana ia menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Ia menambah pendapatan yang diperolehi bagi setiap yang dilaburkan dalam aset tetap. Graf di atas
graf di atas. Graf menunjukkan dua buah syarikat telco dalam pengurusan aset tetap bagi tahun 2014 sehingga 2018. Pada tahun 2014, Digi menunjukkan kadar tertinggi dalam tempoh 5 tahun tersebut iaitu sebanyak 2.43 diikuti Maxis sebanyak 0.54. Pada tahun 2015, Digi menunjukkan penurunan nisbah kepada 2.13 manakala Maxis pula menurun sebanyak 1 iaitu sebanyak 0.53. Tahun 2018 pula, Digi menunjukkan penurunan kepada 1.59 nisbah dan Maxis menunjukkan kenaikan sebanyak 1 nisbah menjadikan ia 0.54. Pada keseluruhannya didapati selama tempoh 5 tahun ini Digi menunjukkan penurunan dari 2.43 kepada 1.59. Manakala Maxis pula menunjukkan nisbah yang statik sebanyak 0.54. Seterusnya nisbah saya teruskan kepada next presenter. Okey, seterusnya adalah nisbah hutang. Okey, yang mana nisbah hutang ni kita nak ukur sejauh mana aset syarikat tu dibiayai melalui hutang. Okey, cara pengiraan nisbah hutang ni dengan cara kita jumlah liability dibahagikan dengan jumlah aset. Okey, nisbah hutang yang paling tinggi dia menunjukkan syarikat tu mempunyai belanja kewangan yang besar lah. Okey, berdasarkan trend yang kita lihat ni antara syarikat Digi dan Maxis, kita dapat tengok syarikat Digi mempunyai nilai nisbah hutang yang paling tinggi antara 5 tahun berbanding dengan syarikat Maxis, iaitu syarikat Digi mempunyai nilai nisbah yang paling tinggi pada tahun 2016 dan 2017 iaitu 0.91, manakala syarikat Maxis mempunyai nilai nisbah yang tinggi pada tahun 2015 iaitu 0.78. Tapi pada tahun 2015, ia menunjukkan syarikat Digi masih tinggi nilai nisbah dia berbanding syarikat Maxis. Okey, dekat sini kita dapat lihat yang syarikat Maxis ni dia kuranglah bergantung kepada pinjaman untuk dia meneruskan perniagaan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada presenter seterusnya. Bagi nisbah keberuntungan selepas tolak barangan jualan dan kos operasi, didapati keuntungan syarikat Digi lebih tinggi daripada syarikat Maxis. Tetapi pada graf yang di slide, pada tahun 2014 hingga 2017 berlaku penurunan margin sebanyak 24.9 pada 2014. Pada tahun 2015, 28.9 pada 2014. Susut kepada 24.9 pada 2015. Penurunan margin susut lagi sebanyak 24.7 pada 2016 dan 2017 23.3. Berlaku sedikit peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 23.6. Bagi syarikat Maxis, peningkatan yang baik sepanjang tahun tetapi menyusut pada jumlah yang rendah pada 2018 sebanyak daripada 20.6 pada tahun 2014 menyusut 19.4 pada tahun 2018. Ini menunjukkan syarikat perlu bercakap dalam pengurusan kos perbelanjaan operasi. Saya serahkan kepada presenter terakhir. Kesimpulannya, analisis prestasi kewangan adalah penting bagi mana-mana organisasi ataupun syarikat bagi memastikan mereka mengetahui kelemahan dan kekuatan perniagaan. Seterusnya, mampu merancang dan mengawal masa hadapan perniagaan. Jadi, sebagai seseorang individu maupun sesebuah organisasi yang menjalankan perniagaan, prestasi kewangan haruslah diteliti agar dapat mengetahui perkembangan dan juga kedudukan syarikat. Seterusnya, dapat menjamin kelangsungan
syarikat. Sekian, itu sahaja daripada tim Berbunga. Assalamualaikum.